didatangkan dengan kalimah amma ba'd. Adapun tidak pun wa ba'd. Tetapi Imam Sanusi, Syekh Sanusi di sini dia ubah daripada yang ghalib-ghalib pada kitab-kitab yang lain, dimulai dengan didatangkan dengan kalimah amma ba'du dengan kata i'lam. Maka maksudnya i'lam anna al-hukm al-'adliyah. Kita maklum i'lam ialah fi'il amr, fa'il dia ialah mufrad muzakkar mukhatab. Mufrad muzakkar mukhatab. I'lam hendak mengetahui oleh kamu. Dengan secara asalnya fa'il dia ialah mufrad muzakkar mukhatab, tetapi tidak dikandaki, bahkan dikanakinya ialah semua mereka yang mungkin mendapati akan ilmu, tidak tuju kepada seorang saja. Dengan asalnya i'lam hendak mengetahui oleh kamu, khitab kepada seorang saja, khitab kepada seorang saja dengan secara asal. Tetapi di sini maksudnya khitab kepada umum. Sebab tu dihuraikan dengan kata i'lam hendak mengetahui oleh kamu yang yata'atta minhum 'ain, tuju kepada mereka yang mungkin mendapat akan ilmu. I'lam hendak ketahui oleh kamu, kamu tu siapa? Ialah setiap-tiap mereka yang mungkin nak dapatkan ilmu. Sekiranya kalau dia usaha belajar, mesti dia akan dapat pengetahuan. Lagi pulanya satu perkara lagi yang ditafsirkan pada kalimah i'lam, ditafsir dengan kata utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Utlub wa ta'allam hatta ta'lam. Utlub hendak tuntut oleh kamu, wa ta'allam dan hendak belajar oleh kamu, hatta ta'lam sehingga engkau mengetahui. Soalnya kenapa kita nak tafsirkan gitu i'lam dengan mana utlub wa ta'allam hatta ta'lam? Sebab dapatkan ilmu ialah perkara yang bukan makhluk bagi kita orang mukallaf. Hasil ilmu di dalam dada, dapat ilmu itu bukan perkara yang makhluk yang dikuasai oleh manusia. Sebab ilmu itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab setengah daripada manusia mereka dapat ilmu dengan tidak belajar, dikatakan ilmu laduni. Sebab dapat ilmu itu daripada pemberian, daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkara yang dikuasai oleh mukallaf. Bukan perkara yang dikuasai oleh mukallaf, bukan perkara yang jadi makhluk bagi kita orang mukallaf. Maka kita maklum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan kita melakukan perkara yang kita kuasa untuk usaha. Maka mendapat akan ilmu yang tertentu kepada Allah, Allah Ta'ala lah yang membagikan ilmu kepada manusia. Maka apa yang kita boleh usahanya ialah menututi ilmu. Sebab tu i'lam ditafsir mana utlub, tuntut oleh kamu. Menututi ilmu itulah perkara yang dikuasai oleh kita manusia. Belajar wa ta'allam dan belajar itulah perkara yang dikuasai oleh kita manusia. Jadi berpengetahuan itu tidak ditaklif dengan secara betul-betulnya. Berpengetahuan itu, dapat ilmu itu tidak diwajib, tidak dituntut akan kita manusia. Hanya yang dituntut, yang
kita buatnya ialah menuntut ilmu. Adapun dapat ilmu itu adalah anugerah pemberian daripada Allah, bukan kerana yang kita kuasai. Sebab tu tengok sebuah hadis Nabi, dia kata apa dia? Talabul ilmi, talabul ilmi fariidatun, menuntut ilmu itulah perkara yang difardu. Sebab tu setiap kali kita jumpa kalimah i'lam dalam kitab mana-mana, itulah maksudnya. Kita tafsir dengan mana utlub wa ta'lam hatta ta'lam. Jadi suruh mengetahui bukan maksud disuruh mengetahui, ialah disuruh kita usaha untuk mendapatkan ilmu. Sebab tu kalau salah pun salah tak belajar. Dengan sebab disuruh kita usaha belajar, usaha menuntut ilmu. Selama mana sekiranya kalau seorang itu di dalam keadaan usaha belajar, usaha menuntut ilmu, walaupun belum dapat ilmu lagi, maka dah lepas daripada kesalahan jahil. Sebab tetapi selama mana tak dapat ilmu, mesti berterusan di dalam menuntut ilmu. Gitu ya. I'lam anna al-hukm al-'aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsam. I'lam anna al-hukm ta'wil masdar anna al-hukm al-'aqliyya yanhasiru hingga akhir jadi maf'ul bih bagi i'lam. I'lam anna al-hukma, bahawasa hukum, hendak ketahui oleh kamu akan bahawasa hukum al-aqliyah yang dibangsa kepada akal. Kita maklum katanya hukum akal. Anna al-hukma, bahawasa hukum, maka ta'rif bagi hukum ini adalah isbatu amrin li amrin aw nahyuhu an. Hukum semata-mata hukum, belum kita tilik kepada hakimnya, belum pada kita tilik kepada hukum itu ialah hukum syarak, hukum itu ialah hukum akal, hukum itu ialah hukum adat. Belum pada kita tilik kepada kaitannya. Hukum semata-mata hukum itu ialah ta'rifnya isbatu amrin li amrin aw nahyuhu an. Isbatu amrin, mengisbat akan suatu perkara li amrin, bagi suatu perkara, aw nahyuhu anhu, artinya nafikan suatu perkara, anhu an amrin, daripada suatu perkara. Seperti kita katanya isbat akan wujud bagi sembahyang 5 perkara, 5 waktu. Isbat akan wujud kepada puasa bulan Ramadan. Isbat akan hormat bagi berjudi masalah. Itu dikatakan hukum. Mengisbat akan kudrat dengan kata wujud. Itu panggil hukum. Mengisbat akan apa dia? Mengisbat akan istihalah bagi syari'ul baik. Maka itu adalah hukum. Isbat akan suatu perkara bagi suatu perkara. Kalau adatnya, apabila kita katanya si Zaid itu berdiri, qama Zaidun. Apabila kita katanya qama Zaidun, masalan, atau yaqumu Zaidun, berdiri oleh Zaid, maka di situ ada mengenai akan hukum, ialah mengisbat akan berdiri
akan qiyam bagi saya. Itu dah dikatakan hukum. Satu lagi pulanya au nafyuhu an, atau menafikan akan suatu perkara daripada suatu perkara. Apabila kita katanya ma qama zaidun, ma qama zaidun, tiada berdiri oleh Zaid. Zaid itu tidak berdiri. Mana kita menafikan berdiri daripada si Zaid tadi. Kita menafikan berdiri daripada si Zaid, maka itu juga adalah hukum. Jadi mengisbat akan suatu perkara bagi suatu perkara, apabila kita dalam adat kita, dalam cakapan kita, dalam setiap harinya memenuhi dengan hukum-hukum. Sebab apabila kita katanya tadi, apabila naik fajar shadiq, masuklah waktu subuh, waktu salat subuh, maka kita isbat akan masuk waktu bagi salat subuh. Apabila naik fajar, kita isbat akan habis waktu daripada bagi waktu subuh. Maka apabila kita makan, kita jawab, kita kata saya dah kenyang, saya dah kenyang, maka mengisbatkan kenyang bagi diri kita. Itu adalah hukum. Artinya kita dah makan satu suap masalah, artinya dah kenyang ke belum? Kita jawab belum kenyang lagi. Maknanya kita menafikan kenyang daripada diri kita. Itu pun dikatakan hukum. Semata-mata mengisbatkan suatu perkara bagi suatu perkara ialah hukum, dan juga menafikan suatu perkara daripada suatu perkara itu adalah hukum. Itu arti kata hukum. Tetapi yang dimaksud di sini adalah al-hukman al-aqliyah. Al-hukman al-aqliyah, hukum yang dibasarkan kepada akal. Dengan maknanya hukum terbagi kepada akli, terbagi kepada adi, terbagi kepada syar'i. Itu pilih kepada hakim yang membuat keputusan, yang mengisbat tadi dan yang menafikan. Sekiranya hakim yang menghukumkan tadi itu ialah syara', ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan hukum itu hukum syar'i. Sekiranya kalau hakim yang menghukum tadi ialah adal, maka kita kata hukum itu ialah hukum adil. Hakim sekiranya yang membuat keputusan itu ialah akal, maka kita kata hukum itu hukum akal. Jadi mengikut yang membuat keputusan. Contohnya perbuatan solat. Solat itu apa dia? Suatu ibadat yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang disudahi dengan salam. Maka mesti ke tidak mesti? Jawabnya, kalau lima waktu itu mesti dibuatkan. Siapa yang buat keputusan kata mesti kita kena tunaikan sembahyang lima waktu, maka jawabnya Allah. Maka wujubus salatil khamsi, wajib sembahyang lima waktu, dikatakan hukum syara'. Sebab syara' lah yang buat keputusan kata ini perbuatan mesti dilakukan, ditunaikan. Maka mengikut hakim. Lalu itu kita panggil hukum syar'i. Dan juga ya, apabila kita katanya apabila makan banyak, apabila makan banyak mesti kenyang. Apabila makan banyak mesti kenyang. Apabila makan banyak mesti kenyang. Maka siapa yang buat keputusan kata mesti kenyang tadi, maka jawabnya ialah ada berulangan-ulangan berlaku. Ada ialah berulangan-ulangan berlaku, tilih kepada perkara yang biasa berlakunya, yang berulangan-ulangan
mengikut adat, mengikut ulangan-ulangan yang selalu jadinya apabila banyak makan, kenyang itu hasil. Ada kenyang, ada makan banyak, ada kenyang. Itu mengikut adat. Itu dikatakan hukum adat. Sebab yang buat keputusan itu ialah adat. Tetapi apabila kita katanya Tuhan mesti ada, Tuhan mesti ada, maka siapa yang membuat keputusan kata mesti ada Tuhan, bukan adat, bahkan ialah akal. Dengan mana akal kita memikir dan kaji dan nazar mendapati bahawasanya makhluk ini tak boleh ada dengan secara sendiri, melainkan kena ada sahih Tuhan yang menjadikan. Maka keputusan kita tentang katanya Tuhan itu mesti ada, keputusan yang dikatakan Tuhan itu mesti ada ialah datang daripada yang membuat keputusannya ialah akal. Maka itulah, dengan sebab itulah dibasarkan hukum itu kepada hukum akal. Maka di sini kita akan bahas dengan bahasan hukum akal dulu, sebab untuk nak jadi wasilah bagi kita mengetahui akan sifat-sifat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita tak boleh nak kenal akan zat, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan kita mengetahui akan beberapa sifat yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita diwajib akan kita mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui mengenal akan sifat-sifatnya, mengenal akan sifat-sifatnya, apa perkara, mana sifat yang wajib pada Allah, mana sifat yang mustahil pada Allah, mana sifat, mana perkara yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh nak kenal akan sifat-sifat yang tersebut melainkan kita faham, kita tahu hukum-hukum akal. Lalu itu mengetahui akan hukum akal itu ialah sebagai wasilah untuk kita nak mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah setiap-tiap kitab akidah atau kitab usuluddin dimulai dengan huraian hukum akal. Sebab ini tak mungkin kita nak kenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kita kena tahu bahagian-bahagian hukum akal. Maka di sini dia katanya annal hukmal aqliyya yanhasiru, tersimpan ia, yanhasiru tersimpan ia hukum akal itu fi salasati aqsami, pada 3 bagai, tersimpan pada 3 bagai. Dengan maknanya hukum yang dibuat keputusan oleh akal itu tak lepas daripada 3 perkara ini. Perkara yang dibuat keputusan oleh akal itu tak lepas daripada 3 perkara ini. Mana-mana keputusan akal, dia tak lari daripada 3 perkara ini. Mana dia 3 perkara badal al-wujubi. Dia letak bagi itu al-wujubu kan. Kalau nak baca al-wujubi, kita i'rab jadi badal pada salasati aqsam. Kalau i'rab jadi badal bagi salasati aqsam, mesti baca al-wujubi wal istihalati wal jawazi. Ikut baris yang dia letak tu, baca al-wujub, itu kena i'rab jadi mubtada, khabarnya mahzuf.
Arab jadi i'rab, jadi mubtada, khabarnya masuk. Pada maknanya minha al-wujub, minha al-wujub, minha al-wujub, minha khabar muqaddam, al-wujubu mubtada muakhar. Ikut baris yang dia letakkan. Minha al-wujubu, minha khabar muqaddam, al-wujubu mubtada muakhar. Itu bacaan dia. Satunya wujub, wal istihalatu dan istihalah, wal jawazu dan jawaz. Jadi hukum yang didapati dengan akalnya tak terlepas, tak terlari daripada tiga bagai ini. Satunya wujub, yang keduanya istihalah, yang ketiganya al-jawaz. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, dan tak kurang daripada tiga ini. Sebab dia guna kalimah yang hasil, dia guna kalimah yang hasil. Hukum akal yang hasil artinya tersimpan pada tiga perkara. Maknanya hukum akal tertentu dengan tiga perkara ini, tak lepas daripada tiga perkara, mana tak lebih daripada tiga, tak kurang daripada tiga. Itu makna yang hasil, inhisar, dengan maknanya tak kurang daripada tiga dan tak lebih daripada tiga, betul-betul tiga. Dia tak sama dengan itu, tidak menghendaki akan simpan, akan hasab. Yang hadis apa dia? Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa apa dia? Illa salasatan. Malaikat tiga itu tidak menghendaki hasab. Bahkan tiga itu mengikut yang Nabi SAW nak cerita pada hari itu. Apa dia? Ilmu yuntafa'un bihi waladun salihun yad'u lahu. Apa dia? Sedekah. Banyak tiga perkara di situ. Bahkan tiga perkara itu tidak dikehendaki akan hasab. Dengan maknanya ada beberapa perkara lagi yang seperti sedekah jariah dan seperti ilmu yang tafa'abi, seperti waladun salihun yad'u lahu, seperti seorang yang memberikan telaga yang dapat manfaat oleh orang ramai sehingga sempat pada dia mati, maka itu pun masuk dalam perkara yang jariah juga, pahala jariah juga. Padahalnya Nabi tidak sebut di dalam hadis, di dalam hadis itu. Maka yang Nabi katanya melainkan tiga, katanya tiga dalam hadis itu tidak dikehendaki akan hasad, tidak mengkehendaki akan hasad. Bahkan tiga itu mengikut yang dia nak cerita pada hari itu, pada masa itu. Bahkan kalau mengikut dalam hadis-hadis yang lain ada tambah lagi beberapa perkara. Jadi nak cerita katanya dalam hadis yang tersebut tidak dikehendaki akan hasad. Adapun di sini sarah dengan katanya yang hasil tersimpan, tersakat pada tiga perkara. Maknanya tak kurang daripada tiga, tak lebih daripada tiga. Tiga itu ialah wujub, istihalah, al-jawaz. Kemudian apabila dah tahu katanya hukum akal itu ada tiga, maka musannif akan tafsir satu-satu persatu dengan katanya fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu
wal jaizu ma yasiru fil aqli wujuduhu wa adamu. Maka apabila sudah sebut tiga bagai daripada hukum akal, ialah al-wujud dan al-isti'alah dan al-jawaz. Al-wujud, al-isti'alah, al-jawaz. Kalau kita belajar di dalam ilmu saraf, kan? Kalau kita belajar dalam ilmu saraf tu, al-wujud ialah masdar, al-istihalah pun masdar, al-jawazu pun masdar. Wajaba yajibu wujuban, istahala yastahilu istihalatan, jaza yajuzu jawazan, itu masdar. Maka apabila kita tengok dalam tafsir dia dengan kata fal wajib, sebab fa pada fal wajib, boleh kata fa tafsir, boleh juga kata fa fasihah. Apabila datangkan tafsir dengan kata al wajib, dia dah tukar daripada al-wujud tafsir dengan kata al-wajib. Jadi yang atas tu kata al-wujud, al-istihalah, al-jawaz, itu ijma'. Kita panggil sebut dengan secara ijma'. Fal-wajibu ma la yutasawwaru hingga akhir, itu dikatakan tafsir. Ketika sebut ijma', dia datangkan dengan masdar. Ketika tafsir, dia datangkan dengan isim fa'il, dengan isim mushtaq. Jadi al-wujud isim fa'ilnya al-wajib, al-istihalah isim fa'ilnya ialah al-mustahil, al-jawaz isim fa'ilnya ialah al-jaiz. Maka ketika dia menghilangkan hukum ialah al-wujud, sebab al-wujud, al-istihalah, al-jawaz, itulah betul-betul hukumnya. Itulah kata hukum akal, itu ialah hukum. Sebab semuanya kalau dikatakan hukum, kita bunuh dengan kalimah, dengan masdar. Yang datang dengan masdar itu dikatakan hukum. Adapun kalau bunuh dengan isim mushtaq, isim fa'il dan sebagainya, maka itu muta'allaq bagi hukum. Begitu juga dalam hukum syarak pun, dengan perkara apa dia? Wujud, nadbun, hurmat, karahah, ibarat, semuanya guna dengan kalimah masdar. Sebab yang hukum tu ialah kalimah masdar. Berarti tidak, kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, apabila nak cerita makna haraf, dia guna dengan masdar. Cuba tengok, inna wa anna littaqi, masdar. Walaita litamanni, apa dia lagi? La'alla litarajji, apa dia lagi? Kaf rajab litashbih. Semua di tafsir akan makna-makna bagi haraf dalam istilah nahwu guna masdar semua. Maka begitu juga kalau di sini sebut kata hukum ialah mesti digunakan dengan kalimah masdar. Adapun al-wajib bukan dia hukum. Al-wajib bukan dia hukum, bukan muta'allaq bagi hukum. Dengan maknanya, dengan bahasa yang mudahnya, ialah sifat. Hukum tu ialah sifat bagi dia. Tengok kita katanya
puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Kalau tanya apa hukum puasa bulan Ramadan, kita kena jawab kata wujud. Kita jawab kata wujud. Nah, puasa bulan Ramadan, kita apa hukum dia? Kita jawab kata wujud. Itu hukumnya. Tetapi diri puasa bulan Ramadan itu ialah perkara yang wajib. Perkara yang wajib, mana perkara yang hukumnya ialah wujud. Puasa bulan Ramadan bukan wujud, bahkan wajib. Wujud tu hukum dia. Sembahyang 5 waktu ialah hukumnya wujud, tetapi diri sembahyang tu kita tak panggil wujud, kita panggil al-wajibah, atanya al-mafruḍah, atanya al-fariḍah. Sebab tu apa dia lagi, makan benda yang berbauan musim, datang ke masjid makruh, kan? Kita panggil hukum dia karahah, diri perbuatan tu makruh. Begitulah. Jadi apabila musannif datangkan dengan tafsir, dia datangkan dengan al-wajib. Al-wajib di sini dengan mana perkara yang bersifat dengan wujud. Mana al-muttasifu bil wujud. Al-wajib dengan mana al-muttasifu bil wujud, yang bersifat dengan wujud. Untuk kita nak bagi tahu perbezaan, sebab bahasa Melayu ni biasanya guna kalimah yang sama. Hukum dan muta'alaq bagi hukum kita guna kalimah sama. Kalau bahasa cakap Melayu kita ni, apa hukum sembahyang 5 waktu, kita jawab wajib. Apa hukum, kita pun jawab wajib. Sembahyang 5 waktu wajib. Sembahyang 5 waktu perkara yang wajib. Apa hukum dia? Wajib. Wajib semua kita guna. Tetapi pada istilah nak kena panggil bagi betul, yang hukumnya wujud. Diri sembahyang 5 waktu tu wajib. Kita kata bagi betul. Begitu juga contohnya kudrat. Kudrat hukumnya wujud. Adapun diri kudrat itu ialah al-wajibah. Diri kudrat itu ialah al-wajibah, perkara yang bersifat dengan wujud. Maknanya kudrat itu tempat sakutan bagi hukum wujud. Kudrat itu tempat sakutan, tempat kenaan, tempat sakutan bagi hukum wujud, kita bagi wajib, artinya wajibah. Itu ikut hukum muzakkar dan muannas. Itu juga mustahil pun begitu juga, jaiz pun begitu juga, huraian dia. Jadi hukum ialah masdar. Adapun wajib, mustahil dan jaiz itu adalah muta'alaq bagi hukum. Kita bagi tahu begitu. Tetapi adatnya begitu. Di dalam kitab usul fiqh pun begitu juga. Apabila bilangkan hukum syarahnya, ada 5 perkara, ialah wujud, al-wujud, al-nadbu, al-hukmatu, al-karahatu, al-ibahah. Tetapi apabila masa buat tahrif, fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Biasanya begitu, orang cakap begitu. Sebabnya apabila kita perhati kepada kaedahnya, sebut kata al-wajib
maknanya suatu yang bersifat dengan wujud. Dia kita faham dua perkara. Kalau tengok dalam istilah nahwu saraf pun begitu. Kalau kata qiyam itu masdar hadas, tetapi apabila kita istiqaq jadi isim fa'il, jadi al-qaim, maknanya kita faham dua perkara, zat yang bersifat dengan berdiri. Kalau kata qiyam, makna berdiri, kita faham satu perkara saja, kita faham satu benda saja. Darbun, pukul, puasa, saumun, puasa. Tetapi apabila kita kata shaim, faham dua perkara, ialah orang yang puasa. Orang puasa dua perkara. Kita faham dua perkara. Itu juga kalau katanya wujud, kalau hukum syarak wujud. Dan apabila kita kata al-wajib, mana ibadat, perbuatan yang bersifat dengan wujud. Jadi dua perkara. Maka di sini lalu tu dia datang al-wajib, kita lebih untung dengan mengetahui akan wajib daripada lebih untung daripada kita tahu makna wujud. Sebab wujud kita faham satu perkara, kalau wajib kita faham dua perkara. Satu dengan dua lebih untungnya dua. Sebab tu disebut al-wajib, al-mustahil dan al-jaiz. Gitu ya. Kemudian al-wujud, belum pada kita nak tengok dalam matan, ya. Belum pada kita nak tengok dalam matan al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujudan yakib. Kita bagi faham mana al-wujud dan mana istihalah dan mana al-jawaz buat sama taga. Al-wujud, al-wujud maknanya adamu qabuli al-intifaq. Al-wujud adamu qabul al-intifaq. Intifaq alif nun ta. Adamu qabuli qaf ba waw lam. Intifaq alif nun ta fa alif hamzah. Adamu qabuli intifaq. Itu wujud. Wujud adamu qabuli intifaq, maknanya tidak terima ternafi, tak terima nafi, tak terima nafi. Itu sepitan lalu. Yang keduanya istihalah. Istihalah ialah adamu qabuli subut. Adamu qabuli subut. Adamu qabuli subut. Sa ba waw ta. Sa subut haraf sa. Adamu qabuli subut, tak terima subut. Adamu qabuli subut, ya. Yang mana jawaz pulanya qabulus subut wal intifaq, terima kedua-dua. Qabulus subut wal intifaq. Qabulus subut wal intifaq, terima sabit dan nafi. Gitu ya. Wujud, istihalah,
wujud, isti'alah dan jawaz. Wujud ialah adam qabul al-intifa', adam qabul al-intifa' tak terima nafi. Isti'alah ialah adam qabul al-subut, tak terima sabit. Al-jawaz qabul al-subut wal-intifa', terima subut dan intifa', terima kedua-duanya. Sambung pada huraian. Makna yang kita tulis tadi ialah al-jawaz adam qabul al-intifa', al-istihab adam qabul al-subut, al-jawaz qabul al-subut wal-intifa'. InsyaAllah kita akan sambung pukul 10.30 lagi. Untuk masa ini kita sakat dulu. Wallahu'alam. Alhamdulillah wa'alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'unuka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu wa ma katabnahu فاردد علينا وابتهتدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.